mungkin pada hari Jumaat hari Jumaat nanti ke Khamis, saya terlupa dah untuk sesi yang ketiga. Baik, cuma saya nak betulkan sedikit untuk konten pada hari ini, yang untuk pembinaan kerangka tu kita bawa ke hari Khamis, sebab saya dah terbuat slide untuk literature review bab 2 dengan bab 3 lah. Kita cuba dua ini, itu kita pergi tengok pada literature review dan juga kita pergi kepada metodologi kajian. Dan untuk pembinaan kerangka tu kita buat pada next meeting lah. Saya pun dah tersilap tentatif ni sebenarnya. Saya buat untuk bab 2 dengan bab 3. Baik, tak apa. Saya share screen saya dulu lah. Screen, okay. Baik, bahan-bahan semua dah dapat saya dah bagi pada Dr. Zaini tadi. Harap-harap semua dah dapat lah bahan-bahan yang telah saya bekalkan untuk sesi petang ni lah. Kita nak briefing sedikit lah tentang bagaimana kita nak membuat literature review dulu, insyaAllah. Dan kemudian next session lah saya akan pergi kepada cara membuat kerangka. Ada tersilap sedikit lah saya, kefahaman saya lupa konten dia kan, tapi tak apa. Baik, perjumpaan kita yang sebelum ni kita dah cover untuk bab 1, iaitu macam mana nak buat penulisan yang ada dalam bab 1 lah. Untuk level anda lah, level untuk degree. Saya pun tak ada bahas detail sangat lah tentang detail tentang tu. Cukup memadai lah apa yang saya cerita ni hari ni untuk anda lah, level-level untuk peringkat PSMP kan, untuk peringkat degree. Baik, hari ni kita akan bagi dua perkara. Setakat sempat, setakat mana kita sempat. Kalau tak sempat kita akan sambung pada next meeting, dan juga ada satu lagi meeting yang bersumber tak silap saya kan, kalau diizinkan Allah, insyaAllah kita akan bersua nanti dan kita akan cover keseluruhan sekali dan kita lihat macam mana proposal anda. Baik, kita pergi pada yang pertama dulu, bagaimana kita nak menulis bab 2. Bab 2 ni bab literature review lah. Literature review, kalau dalam penulisan tesis ni sebenarnya literature review ni dia akan follow apa yang berlaku di dalam bab 1. Bila kita selesai dalam bab 1, of course kita dah ada kerangka kan, kerangka kita punya framework kita, ataupun kita panggil framework ataupun kerangka kajian. Apa kajian yang kita nak buat. Jadi literature review ni dia akan follow benda tu. Literature review mesti tally, mesti dia ikut apa yang ada dalam kerangka kita tu. Yang baru betul. Baik, untuk buat literature review ni dia ada benda-benda asas lah. Sekarang ni lebih mudah tak silap saya. Kalau zaman-zaman dulu mungkin untuk literature review ni terpaksa scroll secara manual kan, cari bahan-bahan dalam internet, buka buku, buka artikel, baca satu persatu. Itulah cara zaman-zaman dulu. Saya pun mungkin model sedikit lah, tahun 2016, 2017 pun kita dah mula memakai Google Scholar kan, dan juga bahan-bahan pada internet. Cuma zaman anda ni, adik-adik ada depan saya ni lebih advance lah. Anda ada lagi kemudahan, itu artificial intelligence yang kalau saya tak nak ajar pun tuan-tuan tahu dah juga apa ni. Cuma apa yang saya nak sentuh kat sini adalah ada beberapa apps ataupun engine yang boleh memudahkan anda untuk membuat sorotan literatur untuk bab 2 kita nanti kan, dalam bab 2 kita nanti. Baik, antaranya Google Scholar lah. Ini antara satu database yang sangat penting dalam bidang research sekarang ni. Sebab kebanyakannya bahan-bahan yang ada dalam alam maya sekarang ni boleh diakses melalui Google Scholar kan. Ini saya rasa masih very familiar lah. Di antara sebilangan besar researcher yang ada kat negara kita ni, dia tak akan dapat lari daripada Google Scholar ni. Siapa-siapa nak buat research, dia akan type, dia akan keluar artikel dan kita boleh bawa bacaan daripada situ. Bukan buat copy, tidak. Bukan copy paste tak, bacaan. Kita boleh download dan kita baca, kemudian kita buat summary dan sebagainya. So sekarang ni mudah. Dan yang kedua, kita ada satu apps yang biasa digunakan adalah Quillbot. Tak salah saya, Quillbot ni untuk tujuan translating lah. Saya tak nak ajar lah, tak nak cerita lah benda-benda lain. Mungkin sebab sebahagian besar dekat sini tulis dalam bahasa Melayu. So antara kegunaan dia mungkin kita boleh terjemah literature nanti dalam bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu untuk memudahkan kita menulis nanti kan. Mungkin kita boleh gunakan function ni.
Okey, yang kedua, yang ketiga Scholarcy. Scholarcy ni ni antara satu apps yang boleh kita gunakan untuk membuat bacaan. Tetapi saya tak suggest kat sini sebab dia kena berbayar dah, sekarang ni dulu free kan, sekarang kena berbayar, so kita abaikan yang ni. Okey, kemudian kita masuk ada satu apps lagi, dia panggil ScienceSpace. ScienceSpace ni adalah satu apps artificial intelligence juga yang boleh memudahkan kita untuk mencari bahan-bahan literatur. Nanti literature review, of course kita buat latihan literature review, memanglah kita kena cari literature review, dan kita carilah apps yang boleh memudahkan kita dalam kita nak menulis nanti kan. So inilah saya suggest 3 perkara ni yang perlu anda ada untuk kita buat literature review untuk hari ni lah. Mudah saja, jangan susah-susah kan. Baik, apa keperluan, asas dan keperluan dalam bab literature ni? Biasanya bab literature ni bab 2 lah. Bab yang kedua iaitu kita menerangkan literature review dalam kita punya penulisan. Contohnya lah kan, contohnya kita buat kat sini dalam bab kedua ni, dia ada beberapa konten yang perlu anda isi, yang betul ataupun kita panggil yang perlu anda tulis. Ini satu contoh lah saya ambil daripada student PSNP. Nanti saya tunjuk satu contoh apa konten dia kan, konten dia dan kita lihat kesesuaian yang kita boleh alignkan dalam anda punya penulisan. Baik, ini konten wajib. Kita wajib ada dalam bab literature review ataupun bab yang kedua. Tetapi kalau kita nak tambah lebih banyak, tak ada masalah. Dia tak ada jadi masalah pun. Itu bergantung kepada kita punya perbincangan dengan supervisor lah. Ini adalah konten-konten wajib warna merah ni. Satu pengenalan, itu pengenalan bab. Mana kita nak mulakan bab kita tu kena adalah pengenalan sikit. So how to write it. Macam mana kita nak tulis pengenalan tu, macam mana kan. Kemudian yang kedua adalah penerangan mendalam tentang DB. DB ataupun skop kajian, itu perkara utama ataupun kita punya apa kajian kita yang sebenarnya. Kalau dalam kuantitatif kita panggil DV lah, dependent variable, bersandar kita. Kita kena terang kat sini. Okey, dalam konteks kajian ini, apa yang perlu diterangkan adalah konteks kita kena umum kepada khusus, iaitu dia berbentuk kon mendalam, kon terbalik. Kita panggil, kami kalau dalam istilah researcher dia panggil kon terbalik. Dia panggil umum kepada khusus. Nanti saya tunjuklah macam mana cara nak tulis dia kan. Kemudian perbahasan semasa tentang skop kajian itu. Apa perbahasan yang ada dalam konteks kajian kita. Nanti saya tunjuk macam mana. Okey, kemudian kita juga terangkan dalam bab ini teori kajian, teori-teori yang ada dalam konteks kajian kita. Kemudian kajian lepas atau kajian lampau, saya silap dulu ni. Kajian lepas berkaitan, di sini kita fokus kepada finding dia. Finding ataupun dapatan kajian dulu-dulu yang sebelum-sebelum lah. Okey, dan kemudian kita buat rumusan bab. Dia ada lebih kurang 5 perkara wajib yang perlu ada dalam bab 2. Kalau nak tambah konten dia, nak tambah subtopik, tak ada jadi masalah. Itu bergantung kepada anda dan bergantung kepada supervisor lah. Kalau supervisor nak macam tu kan. Tapi sebenarnya yang wajib macam ni lah. Yang wajib macam ni. Okey, mari kita tengok satu contoh topik ni. Okey, ni dalam bab 2 dia. Okey, dia panggil ni kajian tahun 2020 daripada ni. Kita tengok dalam bab 2 dia ada pendahuluan, ada pengenalan konsep kajian ni. Konsep kajian ni menjurus kepada DV lah, DV anda. Okey, teori yang berkaitan, apa teori-teori yang berkaitan dalam dia punya tu, dalam dia kajian. Kemudian dapatan kajian lalu, kemudian kesimpulan suratan literatur awal, kemudian rumusan. So itu saja yang konten-konten wajib. Ada 5 konten yang wajib ada dalam bab yang kedua kan. Yang wajib, nanti saya akan tunjukkan macam mana. Baik, mari kita macam mana kita nak menulis literature review ni. Dalam penulisan literature review ni, anda kena bagilah, bila buka dalam bab 2 nanti kena bagikan kepada 5 bahagian. Satu, pendahuluan, kemudian kemudian pengenalan kepada konsep kajian, teori, dapatan kajian lalu, kesimpulan dan rumusan. Saya dah tulis dekat sini. Saya tulis dekat sini kan. Satu, pengenalan tentang DV kita. Contoh, okey, saya akan tunjuk contoh kejap lagi lah macam mana cara kita nak buat ni kan. Baik. Okey, ini konten-konten yang perlu ada dalam bab 2, wajib ada ya. Baik, bagaimana kita nak menulis
menulis kajian kita ni, ataupun kita nak menulis literature review ini. Okey, yang ini biasanya kita gunakan dalam konteks untuk pelajar-pelajar PhD, tapi tak apa. Yang ini yang kita gunakan dalam konteks kita benda yang sama je. Contoh dia dalam penulisan literature review, dia mesti berbentuk funnel. Funnel ni macam terowong mengecil ataupun terowong kan, macam ni funnel structure dia bagi. Atau kami panggil kon terbalik. Kon biasa kat atas kan, tapi kon dia macam terbalik lah kan. So dalam penulisan literature review ni dia ada tiga perkara yang perlu kita lihat. Contoh, okey, background, bermula dengan background ni umum, secara umum dahulu. Konteks kajian kita ni, konteks maksudnya tajuk kajian lah. Contohlah kajian awak tentang apa? Tentang stres pelajar lah contoh contoh. Okey, stres pelajar. So konteks kajian kita stres pelajar ni DV kajian awak. DV kajian kita kan. So kat sini kita kena terangkan secara peringkat yang pertama dalam penulisan literature review ini, kita kena terangkan secara umum dulu tentang stres pelajar ini secara umum. So kita panggil verbal secara umum dulu. Okay, itu yang pertama Ini funnel punya literature review, konteks dia. Bermula kemudian daripada umum kita narrow categorize video details. Kita kecilkan sedikit dia punya apa ni konteks kajian itu mendalam, dan last kali kita categorize closer to your research. Maknanya last kali dia akan pick kepada kita punya research structure, research kita punya betul-betul yang kita punya. Dia mendalam, makin dalam. Memang nampak sekarang ni tak apa-apa nak faham lagi kan, tak apa, saya tunjuk kejap lagi. Cara saya terangkan dulu. Ini konteks dalam penulisan ataupun kita panggil struktur dalam penulisan literature review. Ini konteks dia panggil funnel shape, funnel ke dalam kan. Baik, dia ada mengenai tiga kategori yang perlu kita fahami dan kita kena dalami. Baik. Ini dia contoh yang pertama, aplikasi dia macam mana kita nak gunakan. Penerangan umum tentang skop kajian ataupun DV kajian. Apa konteks utama kita? Contoh awak nak buat kajian tentang stres budak ataupun penyertaan pelajar ataupun kesihatan mental pelajar ke apa-apalah. Buat yang kita dah bahaskan dalam bab yang pertama dulu. Saya yakin dalam kalangan anda ni dah ada skop kajiannya. Dah ada dari ini masing-masing kan. So kat sini kita terangkan secara umum dulu. Kemudian kita dalam konteks umum ini kita akan bahaskan beberapa perkara penting dalam konteks ini, iaitu kita kena bahaskan tentang perbahasan terkini. Apa yang orang cerita dalam konteks kita tu yang terkini sekali. Apa benda Tengok. Kemudian daripada sorotan literatur yang kita buat ni, kita akan jumpa gap dia. Gapnya apa pula kan kat sini kan? Tak apa. Nampak memang sekarang ni nampak tak clear lagi kan. Nanti bila kita tunjuk lagi baru faham sebenarnya. Okey, daripada umum kita pergi kepada khusus sedikit, masuk ke dalam sedikit. Kemudian yang ketiga kita buatlah rumusan. Ni contoh macam contoh. Baik. Saya contohlah kajian saya kita nak buat bab 2. So kita mulakan daripada awal. Contoh bagaimana kita nak buat bab literature review ni. Okey, contoh bab 2 Okey, apa kita akan mula dulu? Contoh kita guna pendahuluan. Okey, yang ketiga ni. Okey, bila pendahuluan kita maksud pendahuluan kat sini adalah kita buat pendahuluan bab, bukan pendahuluan isi, pendahuluan bab. Contoh kat sini macam ni student ni dia buat pendahuluan, pendahuluan. Bab ini pengkaji akan menjelaskan beberapa literatur karya. Ini pendahuluan bab. Kajian tersebut akan menjadi rujukan utama pengkaji. Kemudian pengkaji membahagikan kepada beberapa bahagian dalam bab ini. Ini panggil pendahuluan bab. Okey, yang ni tak ada masalah ni, boleh dia ambil daripada mana-mana yang orang punya pun tak ada masalah. Cuma kita ubah soal ayat sikit kan. Okey, ini panggil pendahuluan bab. Okey, yang ni very simple. Baik. Kita pergi pada yang kedua. Contohlah kajian ni saya nak buat kajian tentang stres pelajar. Ni tajuk kajian saya konon-konon stres pelajar. Baik. Saya dah dapat tajuk saya. Apa yang perlu saya buat? Okey, yang pertama sekali, stres pelajar inilah yang kita panggil skop kajian. Jadi,
Bila skop kajian ini kita kena huraikan secara mendalam, kita kena huraikan stres pelajar tu apa. Kan? Kat sini kita pun pergilah. Dia mesti berbentuk funnel. Baik. Yang pertama, okey, contoh kat sini 2.1 kan. Kita pergi pada 2.2. Okey. 2.2 kita pergi pada stres pelajar dulu. Sebab kita kena terangkan secara umum dulu. Umum dia secara general. Maklumat-maklumat umum tentang stres pelajar ni apa. Okey. Okey, kat sini cuba tengok kat sini. Bermula daripada sini, kita kena terangkan secara umum dulu kan. Secara umum background dia, kemudian narrow masuk dalam sikit, kemudian pick sampai kita punya. Okey, baik. Okey, mana tadi? Kat sini. Okey, stres pelajar. Kemudian kita kecilkan sedikit lagi. Okey, 2.3. Stres pelajar PISMP contoh. Kita dah kecilkan, kita pick, kita masukkan sedikit dalam konteks kita punya. Kan? Kita tengok kat sini. Mula daripada background, open, kemudian categorize, close to your research. Maksud kategori tu masuk ke dalam awak punya research. Mula dengan umum, kita stres secara umum. Okay, stres pelajar macam mana. Kemudian barulah kita masuk stres PISMP. Itu bergantung kepada tajuk anda lah, tajuk. Maknanya kita buka secara umum, pick ke dalam. Okey, itu kita buat pembahagian topik dulu dalam bab 3 kita kan. Dalam kita punya apa ni, struktur penulisan kita dalam bab ni. Okey, alright. Contoh saya buat macam ni. Baik. Kemudian 2.4 kita pergi kepada apa? Selepas ni, teori kajian kan. Teori kajian. Okey. Okey, ni pembahagian wajib yang perlu ada dalam kita punya sorotan literatur kan. Yang kelima adalah kajian lepas berkaitan. Okey, yang ke 2.6 kita bagikan dia kepada perumusan bab. Baik, ini yang konteks ini adalah kita panggil apa ni, benda wajib yang kena ada dalam kita punya bab yang kedua. Baik. Kita dah ada subtopik kita. Maksudnya anda apa ni, umumkan, kita mulakan terangkan secara umum apa konteks kajian kita, kemudian mendalam, lebih mendalam. Semakin dalam. Tapi memadailah untuk macam ini untuk level degree, bukan masters ataupun PhD lainlah. Dia lebih dalam dan secara teoretikal lebih mendalam. Saya tak nak ajar benda tu, nanti memeningkan anda semua kan. Cukuplah untuk level ni, cerita benda ni. Baik. Okey, bila kita dah ada subtopik ni, bagaimana kita nak terang kepada ni apa yang perlu ada dalam ni? Yang ni kan. Setiap yang utama dekat sini ada dua perkara ni dulu. Okey, yang perlu ada kat sini adalah perbincangan semasa. Okey, perbincangan semasa dan juga gap. Kita tengok gap kat sini. Kat sini pun perbincangan semasa. Saya buat nota ni semasa dan juga gap kajian. Gap kat sini, kita akan nampak dekat sini. Baik, apa yang perlu kita buat kat sini? Okey, sekarang ni saya nak mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan stres pelajar. So perbincangan dia, yang pertama sekali anda kena bagi definisi dulu, definisi stres pelajar tu apa, kita buat definisi dulu. Kemudian baru kita masuk kepada perbincangan semasa, kemudian kita pergi kepada gap dia. Baik, mari kita tengok. Baik. Kalau bagaimanakah kaedah yang pertama, kita akan mencari bahan-bahan yang untuk kita gunakan dalam kajian ni. Biasanya kita akan pergilah pada Google Scholar kan, pergi stres pelajar, kita type lah macam biasa kan. Dia bermula type pelajar, kita pun type dekat sini. Sebab di sini kita nak bahaskan tentang kita akan stres pelajar dulu. Ni dia. Ini kan. Jadi kita kena bahaskan stres pelajar tu apa. Kita kena define dulu kat situ apa. Kalau tengok sini, okey, stres, sumber stres, student stres, apa banyak stres pelajar di Indonesia, banyak simptom-simptom kat sini kan. Stres akademik, stres pencapaian akademik pelajar. So kat sini ada banyak beberapa artikel yang berkaitan dengan kajian kita. So kita boleh lihat dekat sini.
Okey, ada tak artikel-artikel yang berkaitan yang berkenaan dengan kajian kita? Mungkin anda boleh buka daripada internet dan kita extract lah untuk dijadikan kita punya bahan. Itu satu contoh, itu satu kaedah yang pertama. Kita ambil directly daripada Google Scholar. Sambil-sambil dia download nanti slow pula gini kan. Anda boleh gunakan apa ni kita panggil science space ni, science space. Kita type dekat sini. Stress to belajar. Kita tengok sini. Kita boleh type dekat sini. Okey. Apps ni dia akan buka satu pada kita dan dia akan buat automatic summary tentang apa yang kita cari kan. Kat sini dia akan bantu kita lah. Okay, contoh lama pula internet saya ni kan. Okay, contoh stres dan pencapaian akademik mahasiswa Universiti Putra Malaysia, contohnya kat sini kan. Kita buka lah kat sini dalam artikel ni. Okay. Stres ditarikkan sebagai satu resah, kecemerlangan, mudajalah. Kat sini dia dah bagi dah sedikit tentang maklumat tentang stres. So kita boleh ambil dah kat sini maklumat ni kan. Okay, maklumat ni. Cuma okay, kita ambil dulu maklumat ni. Okay, kita ambil dulu maklumat yang satu persatu kat sini. Copy text. Kita pergilah kepada sebab sekarang ni kita boleh pergi kepada yang ini, tak payah lagi dulu. Kita pergi kepada paraphraser kat sini. Okay, kita cuba sebab yang sebelum ni dia ada satu paraphraser kat sini. Malay, kita boleh pergi kepada paraphrasing Malay kat sini kan. Kita boleh paste kat sini. Okay, kemudian kita sambung dulu kat sini untuk kita lihat dulu summary yang apa yang kita dapat daripada ini kan. Okey, tengok. So jangan copy satu persatu Okay, kita buat sedikit literature review lah literature review. Okey, kat sini. Okey. Ni standard lah sebab saya license saya ni dah dia tak ada yang full. Anda boleh beli daripada internet lah, daripada Shopee pun boleh kan. So dia dah summary kat kita sini. Kita ada dia ada yang lebih baik dia punya ni kan. So kita copy je kat sini untuk yang pertama ni, just kita paste dulu kat sini. Sebab peringkat yang pertama ini kita letak dulu kat sini. Okey. Kita letak dulu kat sini sebagai maklumat asas kita. Okey. Kita letak dulu kat sini. Okey, sekarang ni kita tak ambil daripada McGregor. Dan kita tak ambil daripada McGregor ni, kita ambil daripada siapa? Okey, kita tengok kat sini. Kita ambil daripada artikel Hamimah ni kan. Hamimah. Okey. Kita ambil daripada artikel Hamimah. Slow pula internet saya ni. Okey. Cara dia copy kat sini, anda buka satu buku Scholar lain. Scholar lain kat depan kita ni. Okey. So paste kat sini dulu. Tajuk kajian tadi. Okey, sekarang ni kita akan dapat dalam Google Scholar ni akan cari di mana kan. So kita akan tekan cite kat sini. Cite. Okey, kita ambil daripada Hamimah Hamsan kan, Hamsan H at all 2010. So kita copy je kat sini dan baru kita letak di dalam penulisan kita tu di bahagian rujukan lah. Letak di bahagian rujukan, kolom-kolom di bahagian rujukan kan. Kita paste dulu kat situ. So kita nampak lah dia punya rujukan kita. So dekat sini kita kena tulis lah daripada mana kita ambil. Hamsan kan, betul ikut yang APA 7. So dekat sini kita dapat satu perenggan yang menceritakan tentang stres pelajar dulu. Ini baru di bahagian ni kan. Baik. Dalam konteks ni, okey, yang pertama sekali kita mungkin boleh define ataupun kita definisikan dia dulu apa yang dimaksudkan oleh stres. Kita kena terangkan dulu stres. Mungkin kita boleh baca artikel lain, kita gabungkan dalam
2-3 artikel yang memberi tentang apa dia stres ni kan, untuk kita bagi satu, kita panggil satu draft awal tentang yang dimaksudkan dengan stres tu. Okey. Selepas tu, lepas definition, barulah kita perlu masukkan perbincangan semasa tentang stres pelajar. Maksudnya kita kena buat beberapa sorotan literatur. Okey. Ini definition tak ada masalah. Bila nak masuk perenggan kedua ni, kita kena gunakan ayat sendiri. Kena gunakan ayat sendiri sedikit lah. Mungkin kita boleh gunakan ayat penyambung macam ni. Pada masa kini ataupun apa-apa saja, gunakan nak apa kita nak panggil, masuk menjuruskan kepada konteks kaji ni. Banyak literatur yang membahaskan tentang stres pelajar. Okay, baik. Kita mulakan dengan ayat yang macam tu sebab kita nak sambung daripada di atas ni kan. Okey, bagaimana kita nak cerita benda ni? Okey, sebab dalam kod yang kita buat tadi ni, dia kata kat sini broad. Yang pertama kita cerita pasal senario umum kan. Kemudian dalam senario umum ni kita nak cerita apa? Okey, cerita ni. Apa yang perlu kita cerita? Perbahasan terkini tentang kajian. Maknanya kita kena buat analisis sedikit. Maksudnya kena ada satu table yang saya beri kepada anda ni. Inilah yang panggil kita buat satu analisis tentang kajian tu dulu. Macam contoh sekarang ni kita nak buat tentang apa? Kajian tentang stres pelajar kan. Kita buat kat sini stres pelajar dulu dalam bahagian ni. Kemudian kita tengok dalam literature satu. Macam contoh kita kena buat bacaan banyak lah kan. Banyak lah, contoh ni artikel ni satu artikel ni. Okey, kita boleh save dulu kat depan. Save kat kita punya komputer. Mana-mana tu kita kena buat beberapa sorotan literatur lah. Buat save. Baik, macam mana cara kita nak menulis benda ni? Mari kita mula. Baik. Yang pertama sekali, untuk memudahkan anda boleh gunakan, kita boleh gunakan apa ni, kat sini pun boleh refresh kan, tak apa. Kita home balik. Okey, contoh. Saya nak buat carian tentang stres. Pergi dekat search button dia kat sini. Okey, kita type stres pelajar. Okey, baik. Kita type kat sini, kita tengok. Ada tak literature ni boleh bagi? Baik. Di sini kita kena baca satu persatu artikel. Maknanya kita kena cari banyak lah, mungkin dalam 10 hingga 15 artikel ataupun lebih kurang 20 cukup lah. Lebih kurang macam tu kan. So dekat sini kita akan tengok banyak literature ni di dalam bahasa Inggeris kan. Dekat sini kita tengok stres pelajar, dia ada beberapa artikel dekat sini kan. Kita apa? Kita gunakan beberapa kemudahan-kemudahan yang kita ada. Kat sini kita akan tengok banyak artikel show more papers kan. So kat sini dia dah bagi beberapa artikel yang berkaitan dengan stres pelajar. So let's say lah kita ambil student. Okey kita ambil daripada artikel academic student stress. Okey yang ni lah kita ambil so kita boleh ambil daripada PDF ni. Okey PDF ni kita ambil. Okay, kita tengok artikel ni, mungkin kita boleh download. Okey, itu satu hal lah, satu perkara. Okey, sekarang ni bila kita tengok artikel ni, kita ambil artikel pertama. So, kita ambil artikel pertama kat sini. Kita nak lihat PDF, kita ambil daripada PDF kat sini. Okey, kita nak buat ataupun kita nak buat summary. Kita nak buat summary daripada dia kan. So, anda pergi, contoh saya ambil artikel ni. Okey, ni artikel saya. Okay, artikel ni. Okey. Kemudian anda save dulu dekat desktop mana-mana. Save dulu kat sini, save. Okey, right. Okey, kita pergi balik kepada kat sini. Anda pergi back kepada home dia balik. Sorry lah, komputer apa ni, line dekat jabat saya ni tak berapa nak ni. Okey, ada satu button kat sini, dia panggil extract data from PDF. Okey, so kita tekan kat sini.
kat sini. Sebab ni kita ambil daripada artikel 1. Kita kena contoh artikel 1 So kita masukkan artikel yang kita save tadi kat sini. Contoh, okey, kita ambil artikel apa tadi? Hanina ni kan. Contoh ni artikel ni. Okey, open. Okay, right. Upload file. Okey, sekarang ni dia akan keluar kat sini select data to extract. So kita tick kat sini, kita nak summary kan dalam bacaan artikel ni, kita nak summarizekan dia. So kita tick dalam, okay, tick semua sekali, conclusion, result, method, limitation, practical implication, semua kita nak. So kita tekan extract data. Okay, right. Dia agak slow lah saya punya ni. Artikel ni Okey. Dekat sini dia dah keluar satu artikel ni, dia dah keluar satu summary, conclusion daripada hasil bacaan, hasil daripada artikel tersebut. Jadi kita pergi kepada template dia, kita kena buat analisis sikit. Okey, contoh kita pergi kat sini. Anda tulis Hanina, artikel ni daripada Hanina kan. Hanina, kita buat summary sikit. Hanina ni artikel ni tahun bila? Hanina tadi. Tahun 2010 kan. Contoh tengok artikel ni, Hanina tahun 2010. 2020. Kita buat guys tu. Okay, artikel ni artikel daripada Hanina. Kita buat macam tu. Okey, daripada artikel ni, apa yang Hanina cerita dalam artikel dia? Apa finding dia? So kat sini kita tengok so summarize, ni conclusion dia. Stress level based on gender, student level take more course credit. Okay, student pelajar ni dia stres buat apa So kita tengok, kita buat kat sini sikit, kita boleh tolak kat sini. Okay, summarizer kita boleh tengok literature survey dia macam mana, limitasi kajian macam mana, practical implication dia macam mana. Okay, kita tengok dia dah tolong summary-kan kita untuk artikel tu. Kita baca dekat sini pun boleh lah kan. Okay, kalau kita tengok kat sini summarize abstract dia dan result dia kat sini kita tengok. Okay, moderate academic level student academic achievement not significantly related, academic achievement significantly related, disappointment, pressure, emotion, stress. Okay, kat sini bila kita tengok kat sini, kita boleh copy kat sini. Kenapa dalam artikel ni Hanina ni dia cerita tentang apa? So kita pergilah kat sini. Kita pergi kepada translator tadi kan. Kita pergi translator, kita paste kat sini dulu. Okey, kita translate kalau siapa-siapa yang nak dalam bahasa Melayu kan. Sini kita pergi dalam bahasa Melayu lah. Tu Malay. Okey. So dia dah buat satu summarize kan kita, prestasi sangat berkaitan dengan kecewaan, tekanan dan emosi. Tahap stress berbeza kejadian program pengajian belajar kata lebih tinggi kerana sebab apa? Okey, bila kita tengok dekat sini, pelajar dalam kajian ini pelajar stres lebih tinggi, lebih banyak kepada apa dia kenapa dia lebih stres? Pelajar mempunyai tekanan lebih tinggi jika dia mengambil banyak kursus dan credit hours dia. Ini summary dia daripada artikel ni. Daripada artikel ni kita dapat summary bahawa student ni stres disebabkan dia ambil paper banyak. Contoh so kita letaklah kat sini maklumat tu. Okey, itu artikel daripada yang pertama. Daripada artikel pertama, dalam kajian dia cerita bahawa pelajar ni stres disebabkan dia ambil kursus banyak. Ini artikel Hanina tadi kan. Okey, kita buat summary dulu. Okey, itu artikel pertama daripada Hanina tadi kan. So kita daripada artikel yang pertama kita dah dapat satu maklumat. Okey, kita pergi kepada artikel yang kedua. Anda kena carilah artikel lain yang berkaitan dengan apa ni, dengan berkaitan dengan kita punya stres tadi. Contoh saya extract artikel yang kedua pula tadi, artikel yang saya save tadi. Kita nak lihat. Jadi jangan buat satu, ya kena buat banyak lah. Lebih kurang at least ada 10 artikel lah kena baca tentang berkaitan dengan kajian kita. Itu depend pada kajian awak lah Kita tengok artikel yang kedua pula. Apa dalam artikel kedua ni dia bincang tentang apa? Mana tadi Mana kan source tadi. So saya pun save kat sini, saya upload dulu kat sini. Dan upload file. Okey, ni ada contribution. So kita extract data ni, kita minta software ni tolong baca untuk kita. Sebab
Nak cepat zaman sekarang ni mudah Dulu kita nak baca satu-satu nak buat analisis ni. Nak tengok satu-satu kan analisis dia macam mana. Baik. So okey, ni artikel yang pertama, artikel yang kedua. Kita dapat ni kan. Kita maaf lah ya, internet ni saya ni tak berapa nak laju ni hari ni. Okey, sekarang ni kita dah tengok dah conclusion dia, summary dia semua ada kat sini, result dia dan sebagainya kat sini. Okey, kita tengok daripada summary dia. Student stress growing concerns, kalau kita tengok kat sini, dari awak kita baca dalam bahagian conclusion ni pun tak apa dah. Kita dapat dari strong correlation between stress benefit. Okey, kalau dekat that is strong. Okey, kita tengok kat sini. Okey, kita tengok kat sini. Apa penyebab dia? Penyebab dia student stress dalam kajian yang kedua. Kat sini. And then kita translate ke dalam bahasa Melayu sikit kat sini supaya kita nak tengok kan. Tekanan dan manfaat, sukan dan rekreasi, relaksasi dan okey. Okey. Mana tadi? Okey. No. Suffer exam. No, kat sini kita tengok summary abstract kat sini, kita tengok dia. Pelajar ni summary introductions, method use, kita nak summary, key contribution, practical application. Kita tengok kat sini. Dia punya apa dia yang dibincangkan dalam dia punya okey kat sini. Okey. Okey, dalam artikel ni dia bahaskan tentang tak cukup rehat lah, low stress level. Dia tak cukup student participation. Okey, tengok sini. Emosi, student dia suffer, dia ni stres dengan sebab gangguan-gangguan emosi, berpunca daripada gangguan emosi dia. Okey, dah ini dia kita bagi kat sini. Dapatan dia kata satu daripada dua ketika menderita gangguan somatik dan emosi. Maksudnya pelajar-pelajar ni menderita disebabkan oleh gangguan somatik dan emosi dia. Okey, kita pun tulislah kat sini dalam artikel author yang kedua ni. Author artikel siapa kita ambil tadi? Macam okey, artikel ni. Okey. Gondo ni. Gondo et al. 2023 artikel dia. So, kita ambil dekat sini. Gondo. 2023. Okey, kita ambil dapatan dia. Menderita disebabkan oleh gangguan emosi. Okey, ini dua artikel baru. Apa yang saya nak ambil dekat sini adalah kita nak tengok perbahasan yang berkaitan tentang apa yang kita nak kaji tu. Kita tengok perbahasan terkini, apa yang orang bahaskan. Okey, ni dua artikel So kita tutup artikel ni, kita cari lain. Kita cari artikel lain pula. Pergi kepada library ni, kita pergi home. Okey, mungkin anda boleh carilah beberapa sampai 10 artikel ke contoh. Okey, student okey, cuba tengok bahasa Inggeris sikit, tak apa. Bahasa Inggeris sebab dia tak retrieve daripada bahasa Melayu. Kalau anda dapat artikel dalam bahasa Melayu, anda save dalam bahasa Melayu, masuk ke dalam ni, dia akan tolong buat summary lah Okey. Okey, saya ambil satu lagi artikel. Kita ambil satu artikel ni. Okey. Kat sini kita dah keluar satu artikel tentang student stress ni, academic stress. So saya akan download PDF dia kat sini. Ataupun kita pergi kepada kat sini dulu. Kat sini kita copy PDF dia, kita extract PDF dia. Okey. Atau dah ambil tadi Okey, kita ambil yang lain, artikel lain. Okey, artikel ni.
Kita copy. Mana dia punya PDF, okey kat sini PDF ya. Okey. Kena tunjuk cara jugalah nanti. Tuan-tuan tak boleh, awak semua tak boleh nak buat kan. Jangan buat literature review ni. Okey, kemudian kita save dulu dekat desktop kita dokumen ni. Save. Kemudian kita extract masuk dalam ni. Kita pergi kepada pendahuluan. So extract data from PDF. Alright. Okay. Alright. Okay, di desktop mana kita dokumen tadi. Okay, this one. Open. Upload file dan kita extract data. Okey. 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 Daripada artikel ni yang kedua ni saya dapat apa yang dibincangkan sini. Okey. Ada dua faktor yang menyebabkan student ni stres itu daripada faktor internal dan eksternal. So kat sini kita boleh copy dekat sini, kita tengok apa yang menyebabkan dia tu. Kita copy dulu kat sini, kita translate lah kat sini dulu untuk memudahkan kita faham apa di konten dia kan. So kita translate dulu kat sini. Okey, faktor yang menentukan tekanan pelajar ni adalah dua faktor luaran dan dalaman. Faktor dalaman termasuk keberkesanan diri, kekerasan, pola berfikir, persaingan rakan sebaya, watak dan sebagainya. Dan juga pembelajaran lain, kebergantungan dan sesuai dengan faktor fizikal. So dalaman dan luaran dia ada kat sini ni, antara faktor-faktor dia. Okey, kita lihat ni. So kita copy daripada sini, kita letak dekat sini. Okey, ni artikel Harahap dengan tahun 2022 kan. So kita letak kat sini artikel ni daripada Harahap 2023 et al. So dapatan dia apa? Kita letak kat sini. Okey. Di sini kita dapat dah tiga literature yang berbeza yang menceritakan tentang stres pelajar. Okey, artikel Hanina dicerita tentang stres pelajar ini berkaitan dengan kursus ataupun kredit subjek yang banyak dia menyebabkan tekanan. Boleh jadi juga kan. Gondoh kata stres ini disebabkan oleh faktor emosi, dan Harahap 2023 pula bercerita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi student ni adalah berkaitan dengan faktor luaran atau dalaman yang meliputi keberkatan diri dia, kekerasan yang berlaku, pola berfikir dan rakan sebaya dan sebagainya, ataupun kesukaran motivasi pencapaian dia rendah dan sebagainya lah. Ini antara faktor-faktor yang terangkan oleh Harahap. Let's say, okay, sekarang ni kita dah ada 3 literature. Saya tunjuk sekadar 3 cukup lah kan, nanti yang selebihnya anda buat lah kan. Okay. Daripada ketiga literature yang kita buat ni, kita dah dapat satu ringkasan bagaimana kita dah buat sedikit perbahasan kita dah cerita tentang perbahasan terkini. Rupanya sekarang ni literature dalam semasa ni tahun dalam 2022, 2023 dan sebagainya, orang duk cerita tentang benda ni rupanya. Satu mungkin emosi, faktor emosi, ada faktor ambil subjek banyak, dan faktor luaran dan dalaman tadi. Ini yang dia orang duk bercerita tentang benda tu. Bila kita dah dapat benda ni, barulah kita nak menulis. Barulah kita nak tulis dalam kita punya thesis nanti. Bermula dekat sini. Pada masa kini banyak literature membahaskan tentang stres pelajar. Okey, kita mulakan dengan yang pertama. Contoh kita tengok daripada ni. Kan artikel ni. Contoh yang pertama, Hanina, daripada artikel Hanina 2020. Kita pun tulislah dalam artikel kita. Okey. Berdasarkan kajian Hanina. Okey, kita tengok Hanina 2023 contoh kita tulis
berdasarkan kajian Hanina 2023, stres pelajar amat ditulis berkaitan dengan apa? Tengok artikel Hanina tadi dia kata. Okey, kat sini berkaitan dengan banyaknya kursus yang diambil semasa sesi pengajaran semester tersebut. Kita tulislah berkaitan dengan pelajar melalui semester dengan subjek yang banyak sehingga membebankan mereka. Okey, ini penerangan yang diterangkan oleh Hanina. Okey. Kita tengok lihat yang kedua pula. Tengok yang ni. Okey, dalam kajian yang kedua, author yang kedua Gondo 2023 pula bercerita tentang bahawa student ni dia stres disebabkan oleh faktor gangguan emosi dan gangguan persekitaran somatik. Saya tak pasti apa. Okey, so kita pun terangkan. Selain itu, kajian Gondo 2023 pula menjelaskan bahawa stres pelajar disebabkan oleh faktor gangguan emosi. Gangguan emosi yang dilalui oleh pelajar. Kita masuk yang ketiga. Ini dapatan Gondo yang kedua kan. Ini yang ketiga. Kita pergi pula pada kita manakala Harahap. Harahap 2023. Boleh. Manakala Harahap 2023 menjelaskan beberapa faktor utama yang menjejaskan ataupun menyebabkan stres pelajar, iaitu apa? Iaitu faktor dalaman seperti apa dia? Kita tengok pula daripada data dia tadi. Kita tengok kat sini data dia kata faktor dalaman kat mana? Faktor dia kata penyesuaian diri, pola berfikir, ni kat sini kan. Pola berfikir seperti faktor dalaman dia seperti pola berfikir, gaya berfikir, yang apa tadi? Pola berfikir dengan penyesuaian diri. Ejaan salah abang kalian diri. Dan faktor luaran seperti apa yang disebut dalam literature tadi kat sini kita nampak lihat kita tengok kat sini dia disebabkan oleh faktor fizikal, faktor kita tengok faktor persaingan rakan sebaya, faktor perubahan, faktor persekitaran dan sebagainya lah. Kita tengok pada data yang kita dapat, faktor seperti persekitaran, persaingan rakan sebaya dan faktor mungkin kita panggil apa-apa yang kita tengok dalam data kita tadi ni. Kat sini kita panggil faktor ketergantungan kepada gadget. Mungkin juga ketergantungan kepada gadget. Baik. Dekat sini bila kita tengok 1, 3 ni, anda dah boleh buat sampai 3 ni kan. 3 satu perenggan, baru 3 literature. Kalau kita buat dalam 10 hingga berapa literature, banyak perenggan yang kita boleh buat. Baik. Dekat sini, bila kita lihat ketiga ini, ketiga literature ini ataupun researcher ni ataupun 3 artikel ni dia menunjukkan kepada kita 3 benda yang berbeza ataupun 3 dapatan yang berbeza. Kajian Hanina dapati yang ni, kajian Gondo kata yang macam ni, dan kajian Harahap kata macam ni. So 3 perkara yang berbeza. Bila kita tengok 3 berbeza ni, kita nampaklah gap dia bahawa
bila kita lihat dalam konteks kita, mungkin kita dalam konteks kajian kita tadi, kita rasa student dekat negara kita stres dengan sebab lain. Contoh, mungkin sebab stres dengan sebab assignment banyak, mungkin sebab kita rasa student kita stres dengan air sentiasa tak ada, kan? Kemudian kita lebih stres dengan pensyarah kita dan sebagainya, kita menyebabkan rasa stres. So, apa yang kita rasa, apa yang kita nampak di persekitaran kita berbeza dengan dia orang. So, kita nampaklah kat situ. Okey, kita buat sedikit summary kat sini. Namun demikian, faktor ini memperlihatkan betul gaya ni, memperlihatkan, sebab biasa dalam bahasa Inggeris lain, sebab dalam bahasa Melayu ni susah sikit saya nak lain. Namun demikian, faktor ini memperlihatkan kepada kita bahawa aspek lain yang menjadi persoalan kajian dilihat berbeza dengan situasi semasa. Iaitu mungkin faktor kita rasa faktor beban tugas, aktiviti kampus yang padat menyebabkan stres dalam kalangan pelajar. Okey, itu kita rasa berbeza sedikit. Oleh yang demikian, kita awak rasa pengkaji perlu membuat kajian yang lebih mendalam berkaitan dengan stres pelajar. Okey, kita berjustify kenapa kajian kita ni wajar dijalankan. Sebab apa? Sebab bila kita tengok literature ni, kita buat literature tadi, yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni, kita rasa macam tak sama dengan tempat saya, kan. Walaupun mungkin ada yang akan sama, kan. Tapi di sinilah kita menjustifikasikan bahawa kita rasa nak buat kajian tu disebabkan oleh kita buat sorotan literatur ini. Di samping kita nak mewajarkan kajian kita itu perlu dibuat. Boleh nampak ke? Boleh faham tak apa yang saya cerita ni? Nampak? Dia dah dapat 2 line dah. Baru 3 literature. Ni kan? Baik, ini untuk satu bahagian baru ni, stres pelajar baru. Kan? Bila kita tengok kat sini, ini kita bercerita tentang benda umum lagi. Benda 2 ni lah, penerangan umum. Kita belum masuk lagi spesifik kepada kita sebenar pula. Okey. Contoh. Alright. Okey, saya nak tanya dulu. Boleh ikut, boleh faham ke apa yang saya nak buat saya ceritakan hari ni? Boleh ikut dah? Boleh ke? Setakat ni? Boleh. Ada soalan tak setakat ni? Ada? Tak ada. Boleh, yang senang je kan, senang je buat satu-satu kan. Dia kalau buat nanti buat dalam, jangan sikit sangat, ambil dalam 10 artikel, senang je sekarang ni. Ambil daripada internet, parking dekat desktop, kemudian extract masuk dalam science space ni, buat sedikit conclusion ataupun kita buat sedikit analisis dalam data macam ni kan. Data buat sedikit, buat summary je, summary and then huraikan dalam kajian awak tu. Okey, ini satu bahagian Ini penerangan secara umum dulu. Okey, kemudian kita pergi pula pada yang lebih dalam sedikit. Ni benda yang sama, kaedah yang sama, iaitu kita membuat stres pelajar dalam kalangan PISMP pula. Ada tak kajian-kajian lepas yang mencerita tentang stres pelajar PISMP pula? Contoh ni contoh saya lah, saya bagi hari ni. Dia bergantung kepada anda, macam mana kita nak spesifikkan kajian itu. Ia bergantung kepada apa kajian yang awak buat lah. Contoh, kalau saya pun nak buat macam dah. Yang pertama tadi, bila bahagian yang pertama ni saya buat secara umum dulu, stres pelajar secara umum kan. Saya bagi definition dia apa, kemudian saya pun ceritalah literature yang berkaitan dia. Perbahasan semasa apa yang dibahaskan oleh literature, dan saya summary kan kenapa perlu dibuat kajian ini. Okey, kita pergi lebih dalam sikit. Mendalam sikit. Dia masukkan kod tadi kan.
perbahasan spesifik tentang skop sebenar kajian kita. Contoh, saya nak buat kajian ini stres dalam kalangan pelajar PSLP. So saya pula kena bahaskan pula, ada tak literature sebelum ni yang membahaskan tentang stres dalam kalangan pelajar PSLP? Okey, cuba saya cari buka sini kalau buku ada kan. Okey, stres. Okey, kita buat kat sini. Saya rasa dia tak stres in PISMP. Kita tengok pelajar didik guru ada ke tidak. Okey, tak jumpa. Mungkin dia tidak dapat capture kat sini kan. So kita cari kat sini. Okey. Okey. Ataupun tekanan lah. Stres. Pelajar and perguruan contoh. And Malaysia contoh. Tengok Okey, sekarang ni banyak. Ada tak kajian tentang ni? Tentang maksud tekanan guru, melanjutkan pengajaran, tekanan guru sekolah menengah. So secara khusus untuk PSMP ni mungkin tak ada lah kot kat sini. Ada wallahualam, during teaching practice. So ada kat sini. Okey, kita tengokkan ni. Okey, ada. Ini satu. So saya ambil dekat sini kan. Kajian ini. Dan kita pun buat summary macam tadi lah. Okey, sekarang ni kita pun pergi pula bahagian yang kedua. Tadi stres pelajar secara umum kan. So kita pun buka lah yang kedua pula ni. Stres pelajar PISMP contoh. So kita carilah maklumat-maklumat di kat sini. So kita buat pembahagian kat sini untuk memudahkan kita separate dia kan. Okey, sekarang ni pelajar PSMP pula. Jadi maknanya anda kena baca satu persatu artikel tu. Barulah kita akan dapat maklum balas dia kan. Maklum balas pula apa cerita di sebalik dia tu kan. Okey, tengok stress level during practice yang ni dalam masa dia orang. Okey, dalam artikel ni saya dapat agak lah apa cerita dia. Mungkin dia orang ni stres dengan sebab praktikum. Agak kita lebih kurang kan. So kita pun save lah dia dulu dekat kita punya desktop. Save as desktop. Alright. Make sure kita save dalam PDF lah sebab artikel ni dia okay, alright. Sebab dia design, software ni dia design untuk apa ni, menggunakan untuk baca PDF ni kan. So kita pun pergi dekat home. Okay, kita extract from PDF ni, kita mungkin buat bacaan dia, extract from PDF. Okay, dalam bahasa Arab saya tak pasti, saya tak pernah buat lagi kat sini. Okay, sebab mungkin kita nak ambil daripada Maktabah Syabilah dan sebagainya kan. Okay, extract. Agak slow je lah internet lagi ni. Okay, di desktop. Okay, saya ambil saya save dah apa tadi. Level of stress during teaching set. So kita pergi kat sini. Okay, okay. So kita open and then kita upload file. Okay, extract apa?
agak perlahan. Okey. Mustafa, kita kena tahu bila ni. Siap bila. Okay, Mustafa, ni VDIK ilmu khas. Siap, kita dah ilmu khas. So kita tulis kat sini Mustafa 2.3 kan. So apa finding dia dalam artikel dia? Tengok student PSMP stress buat apa dalam artikel Mustafa ni. Okey. Saya lihat slow je, agak slow lagi ni. Okey. Okey, tengok. Supervisor, corporate teacher should be provide guidance lesson should, okay. Student stress sebab dia punya ni present supervisor, corporate teachers cause stress for student teachers. Okay. Tengok masalah dia dengan supervisor di masa praktikal. Dia ada stress dengan sebab hubungan dia dengan dia punya supervisor lah. Kita translate sikit. Mungkin tak tahulah dia bergaduh dengan supervisor dia ke apa-apa, wallahualam, ataupun supervisor dia tak bagi kita sama. So kena buat further bacaan dalam ni, saya tak pasti dah kan. Ini untuk testing saja. Untuk guru yang bekerjasama menyebabkan kepada guru pelajar, kehadiran pengawas ataupun guru yang maknanya kat sini fokus dia mereka stres dengan sebab oleh guru pembimbing ni lah. Okey, right. Ini artikel 1. Jadi anda buatlah mungkin dalam 10 artikel untuk melihat pattern perbincangan dia orang. Selepas tu buatlah writing macam saya buat tadi, satu persatu Okay, satu artikel ni dapatannya macam mana, artikel ni dapatan macam ni. Okay, terangkan sampai habislah. Dalam 10 artikel tu dia nampak pattern dia, cara perbincangan dalam kajian literatur kita kan. Baik, itu bab yang itu bahagian yang pertama. Baik. Okey, yang seterusnya kita tak ada masa sangat lagi. Dalam teori kajian. Okey, teori kajian ni kita just carilah dalam jurnal-jurnal, dalam mana-mana artikel kita boleh sebenarnya kena buat mapping jugalah sebenarnya. Tapi mungkin anda boleh buat macam ni je. Stres pelajar dan pelajar guru perguruan di Malaysia, mungkin kita boleh spesifik itu kepada teori. Teori apa yang dibincangkan dalam stres pelajar ni? Kalau kita tengok okey, dalam artikel-artikel yang kita baca tu nanti dia akan ada teori-teori yang menerangkan benda tu. Okey, macam contoh kita tengok teori sahabat kita ni, student ni, PSMP juga. Okey, teori dan model kajian. So dia dalam kajian dia ni ada 3 teori yang membahaskan tentang konteks kajian dia. Jadi anda kena buat sorotan literatur lah sikit, mencari teori yang berkaitan dalam kajian awak tu. Contohlah kan, dalam stres ni saya dapat teori apa, saya pun tak pastilah ni stres ni kan. Teori self aplikasi lah contoh kat sini teachers work stress. Okey, so dalam kajian yang berkaitan ni, dalam kajian ini, dalam artikel ni dia menggunakan teori apa ni, work stress teori dipanggil kan. So teori work stress. Jadi anda pun kena tulis lah teori-teori yang berkaitan kat sini. Mungkin teori 1, 2.4.1 kita buat work stress teori. Okey, teori beban kerja contoh. So daripada sini kita kena terangkan dalam teori kajian ni, bahagian sini terangkanlah teori ni secara detail. Kita kena perkenalkan. Kita jangan carilah dulu, mungkin anda baca dalam 10 artikel, dalam 10 artikel tu tengok dalam kebanyakan artikel yang berkaitan tentang stres ni apa teori-teori yang dominan yang digunakan oleh researcher. Kenapa kita perlu memilih teori-teori ini? Disebabkan oleh maksudnya kalaulah dalam sorotan literatur yang kita buat itu banyak pengkaji-pengkaji menggunakan teori tersebut, bermaksud teori itu teori yang valid untuk mengukur dalam konteks kajian kita lah. Sebab ramai orang pakai. Maksud dia valid untuk digunakan dalam konteks kajian sebab ramai orang guna, maknanya bila orang ramai yang guna, so teori itu valid lah, valid theories. Dan siapa yang sebut ni sebenarnya ni untuk peringkat
untuk peringkat degree awak ni tak perlulah mengkaji mendalam apa sebab kita salah disebabkan oleh banyak literature yang sebut. Sebab ada dalam artikel-artikel, sebagai contoh artikel Wetton 1989 cerita kan, dia kata cara nak pilih teori ni adalah kita tengok kepada kekerapan teori itu digunakan. Bila kerap orang guna teori itu, maksud teori itu adalah teori yang baiklah untuk diukur. Macam contohlah kan, kalau kita nak panjat pokok, nak panjat pokok. Bila kita nak panjat pokok, apa tool yang pokok tak sesuai kalau kita gunakan, kita gunakan nak pergi menoreh getah lah, contohnya nak menoreh getah. Bila nak menoreh getah, kita tak tahu apa jenis pisau yang kita nak pakai. Bila kita nak tahu pisau yang tepat adalah kita tengok kebiasaannya orang yang menoreh getah tu pakai pisau apa. Macam mana pisau menoreh getah ni? Kalau tengok mungkin seorang dua ada guna pisau yang pelik sikit dan sebagainya, tapi benda tu tak ramai yang pakai. Tapi biasa orang pakai banyak pisau menoreh getah. Maksudnya bila pisau kita gunakan secara kerap dan secara banyak, maka itulah benda yang paling tepat untuk mengukur benda tu. Ini sebut dalam beberapa artikel banyak tapi untuk level anda ni tak perlulah justify sampai macam tu, itu level PhD lah. Jadi bila anda tengok dalam mana-mana artikel, tengok artikel tu dominannya apa. Banyak artikel yang menggunakan dalam konteks kajian awak tu apa teori yang banyak digunakan oleh researcher, maka itu adalah teori tepat untuk awak gunakan sebagai teori dasar sajalah. Teori dasar. Di bahagian ni nanti anda pun tulislah apa teori satu, mungkin teori work stress theory, kemudian 4.2 teori apa, Ghazali contoh dan sebagainya lah. Dekat sini anda pun kena cari buat cara yang literatur, terangkan teori ni secara jelas. Cari maklumat tentang teori ni, explain. Mungkin pengenalan teori ni siapa pengasas dia dan sebagainya sebagai teori dasarnya. Kita kena terangkan macam ni. Teori ni cognitivism, so student ni gunakan connectivism. So dia cerita detail tentang teori tersebut lah. Kemudian dia gunakan teori apa lagi? Dia gunakan TPAD. So kenapa dia gunakan TPAD? Inilah penerangan mendalam tentang TPAD. Cukuplah. Mungkin satu, dua ataupun teori yang menjadi teori dasar dalam konteks kajian ni. So, terangkanlah satu persatu. Alright. Ada soalan tak tentang teori ni? Untuk level peringkat ijazah ni tak perlulah bahaskan secara mendalam kenapa teori ni bergerak macam ni dan sebagainya. Tak ada keperluan lah. Untuk level anda, untuk perbahasan yang macam tu untuk level PhD kenalah. Untuk level PhD kan. Okey, setakat ni tentang teori ni boleh faham Kita ada berapa minit lagi? Ada lebih kurang 20 minit lagi. Okay, ada soalan tak? Ada soalan? Doktor? Ya. Untuk teori kan macam doktor kata beritahu tadi, teori ni kita cari berdasarkan literature yang lain yang banyak. Perlu tak untuk kita nyatakan kesesuaian teori tersebut dengan kajian kita sendiri? Yes, maksudnya kalau macam contohlah, dia sebenarnya bila kita mencari ni, dia dah mencari di atas kesesuaian kita sebenarnya. Contoh awak dah buat kajian tentang apa tentang stres pelajar tadi kan. So bila kita scroll daripada internet ni, memang kita dah ambil pick daripada kontak kita dah. Dia tak akan lari. Bila kita cari begini, jadi artikel-artikel yang keluar tu dia memang dah matching dah dengan konteks kajian kita. Sebab tu kita tengok kepada literature dulu. Sebab orang sebelum ni dia gunakan teori untuk menguji teori itu dalam konteks kajian kita yang sama dengan kita lah. Sebab kita dah buat kajian begini. So teori yang ada kita ambil nanti kita baca nanti dapat literature tu memang teori kita memang dah pick, memang dah kena dalam bidang kajian kita. Cuma kita nak buat bacaan sedikit, mungkin 10-15 artikel, kita tengok teori apa yang paling dominan, mendominasi dalam konteks kajian kita tu. Sebab tu nanti bila nak buat kajian literature ini dalam Google Scholar, dia mesti bermula daripada diri kita tau. Contohlah awak buat kajian apa? Kajian mungkin tentang saya tak pastilah masalah contoh benda-benda dekat Islam tentang daya ingatan rukun solat.
Okey, daya ingatan. Okey, kita kena gunakan daya ingatan kan. So kita buat N huruf besar teori. Okey, so kat sini bila kita dapat artikel-artikel ini, dia memang dah digunakan oleh orang-orang terdahulu yang mengkaji dalam konteks ni dan dia dah test pun teori ni. So maksud kat sini, ni kita tengok model Atkinson ni dah ada. Model Atkinson, model teori apa ni, teori konstruktivis. Okey, mungkin adalah daya ingatan kat sini kan. So teori-teori inilah yang menjadi teori dasar dalam kajian awak ni. Kat sini tengok teori pentahapan, Jean Piaget kat sini pun ada. So nanti anda buat sedikit bacaan-bacaan, tengok mana teori yang paling dominan digunakan oleh researcher terdahulu. So kita pun ambil teori sebagai teori dasar kajian kita sebab dia memang akan tepat kalau kita buat cara yang tepat. So masa nak mencari literature nanti, dia kena bermula dengan DV tu. DV N, kita buatlah macam N huruf besar ya, N teori. So dia akan dapatlah teori tu, teori-teori yang berkenaan dalam kajian kita tu. Tengok nak buat sedikit analisis lah, baca dalam 10 artikel, tengok teori yang paling sesuai dengan kita. So kita explain lah teori tu nanti. It's very simple. Okay, Muhammad ke siapa tanya tadi? Muaz. Muaz. Jangan. Ada yang lain nak tanya tak? Sebab saya pun tak sedar, rupanya tinggal 20 minit kan. Tak apa. Tak sempat nak masuk bab 3, nanti kita sambung next meeting lah, insyaAllah. Saya nak, ada banyak benda buat saya nak cerita tentang metodologi tu untuk analisis apa kan, untuk face credibility dan sebagainya. Boleh Boleh. Tak ada soalan lagi? Jelas. Alia ke, yang sekadar saya nampak kat sini lah, Alia, Muhammad Azmi, ni pensyarah kot, pensyarah dan sebagainya yang dekat sini kot nak bertanya kan, tak apa, tanya je. Baik, kita pergi kepada yang berikutnya. Okay. Selepas kita cerita tentang teori yang dominan, so saya tak perlulah tunjuk artikel-artikel yang menyatakan kenapa kita pilih teori yang dominan tu. Sebenarnya ada literature yang sebut benda tu. Cara kita nak pilih teori adalah ada cara dia, iaitu kita tengok kepada kekerapan teori itu digunakan, dominasi teori itu dalam konteks kajian itu antara justifikasi kita memilih teori tersebut. Cuma nanti untuk peringkat anda tak perlulah buat karangan justify, memadailah kalau jumpa supervisor nanti tanya kenapa awak guna teori ni. Teori ni saya pilih berdasarkan kepada dominasi ataupun kekerapan digunakan oleh researcher terdahulu dalam konteks kajian ini. So kita assume bahawa teori ini sangat-sangat dominan dan sesuai dalam konteks kajian kita. Saya tunjuk juga lah satu literature yang mungkin supervisor akan tanya nanti kan. Kok lah dia nak bertanya kita kan. Dia letak kat sini Saya lupa pula nak tunjuk kat sini. Pattern. Ini antara ini level, ini artikel dia. Excel generator 99. Ini antara ni bukan level anda untuk baca ni sebenarnya. Ni budak-budak PhD lah biasa buat, tapi sekadar saya nak beritahu. In case supervisor tanya, kenapa awak pakai teori ni? Kenapa awak pilih gini kan? So this dalam artikel ni, antara ni artikel yang paling apa ni kita panggil otai lah dalam membincangkan tentang pemilihan teori tu. So dalam artikel ini disebut frequency how frequency theory is used, dan bagaimana teori itu jika frequent ataupun kerap digunakan ataupun dipanggil dominasi di dalam konteks kajian itu banyak, maka teori itu adalah teori yang paling sesuai ataupun paling kuat untuk digunakan. Dan according to this one, David Patten. So sekarang ni antara pengasas dia tentang ni. Sekadar saya menyebut sajalah kan, kok in case supervisor tanya, kan nanti tak nak sebut pula. Tapi sebenarnya tidak ada keperluan untuk level anda ni untuk bercerita tentang benda tu. So very high untuk master dan PhD lah. Sekadar untuk tahu, kalau supervisor tanya ni lah, sebab dia memang mendominasi dalam konteks kajian itu dan paling kerap digunakan, maka dia paling sesuai, antara yang paling sesuai lah. Ada banyak lagi artikel-artikel lain, tapi sekadar saya beritahu sajalah kan. Baik, kemudian kita tengok selepas pada tu barulah kita buat satu subtopik yang lain, iaitu berkaitan dengan kajian lepas yang berkaitan dengan kajian anda, kajian lepas.
Kajian lepas ni dia berfokus kepada finding. Okey, kat sini adalah dalam dapatan kajian ini dia fokus kepada dapatan kajian lepas. Kat sini anda kena explain dapatan-dapatan kajian lepas. Yang ni lain, yang ni dia cerita perbahasan. Ini perbahasan kan? Yang ni masa mula-mula kita buat tadi ialah perbahasan semasa tentang literature yang membahaskan tentang konteks kajian kita. Tetapi di bahagian yang 2.4, 2.5 ini adalah kita bahaskan tentang dapatan kajian lepas yang berkaitan dengan kajian anda. Yang ni senang, very simple. Dulu susah nak buat. Yang saya kata senang sebab kita dah ada satu alat yang macam ni yang boleh explain kat kita dapatan kajian lepas. Ini yang senang kita dapat ni. Just kita pergi je kat sini. Kan? Carilah seberapa banyak artikel, 10 ke 20 artikel je. Just extract je kat sini, upload file. Okey, mungkin anda kita buat sedikit contribution ni tak payah, practical limitation tak payah. Kita dapat kita pergi kepada finding. Kita nak tengok finding, conclusion, result ni penting. Summarize, introduction ni tak perlu, kita ambil 3 ni, summarize, conclusion dan result ni paling penting yang kita nak tengok. Sebab kita nak bercerita tentang dapatan kajian lepas. Dekat situ, itu nama dia, dapatan kajian lepas. Kita tengok student ni buat apa. Okey, dapatan kajian lalu. Okey. Mungkin dapatan kajian lalu yang berkaitan dengan pembelajaran abad ke-21. Okey, kat sini dia ceritalah dapatan dulu, siapa kajian Adi, kajian Timah, kajian Tipah, semua dapatannya apa yang berkaitan dengan kajian dia. Macam saya, of course kat sini saya akan buat satu subtopik kajian lepas yang berkaitan dengan stres pelajar. Okey, apa dapatan dulu? Ada tak kajian-kajian yang sebelum-sebelum ni yang membuat kajian yang sama, yang berasaskan stres pelajar ni, apa dia punya finding? Sebab mungkin kajian yang dibuat sebelum ni berbeza tempat, mungkin berbeza mungkin ada di Amerika, mungkin ada di UK dan sebagainya. So kat sini kita bagilah kepada dua. 2.5.2 stres pelajar PSNP. Contoh kita pickkan kita khususkan dia. Okey, kat sini stres pelajar dulu, cari sampai jumpa, cari artikel-artikel yang dah ada sebelum ni. So conclusion dia, dapatan dia apa? Okey, dapatan dia kajian Hanina ni, kajian this author, dapatan dia okey macam ni. Mungkin kita boleh buat kat sini. Okey, kita ambil result kat sini. Okey, academic achievement, CGP, overall level, not significant relationship. However, specific control. Okey, ini dapatan dia. Okey, dapatan dia. Dapatan dia kat sini rupanya. So kita ambil dapatan satu. Dapatan satu. Mungkin anda boleh buat, mungkin boleh buat mapping kat sini lah, dapatan kajian. Mungkin kita boleh buat sedikit alignment kat sini, dapatan kajian. Okey, dapatan satu apa, dapatan dua apa. Okey, right. Kita dapat kat sini prestasi akademik. Okey. Secara keseluruhan dapatan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian akademik, malah bagaimana kategori stres, kecewa, tekanan emosi mempunyai hubungan signifikan. So, dapatan dia ni menceritakan bahawa tekanan terhadap pencapaian itu adalah sangat signifikan dengan pelajar PSNP. Stres pelajar itu pencapaian dalam bab dia ni. Okey, prestasi. Dia lebih kepada prestasi pelajar. So kajian ni kajian siapa? Hanina 2020. So kita tak kat situ dulu. Dapatan satu, kajian Hanina 2020 contoh. Kemudian kita pergi balik kepada dapatan lain pula. Dapatan yang kedua, dapatan yang ketiga, dapatan keempat. Kemudian barulah kita gabung jadikan satu huraian. Macam ni. Contoh huraian dia. Okay. So this student dibuat macam mana? Pembelajaran anda pun. Okay. Dia mulalah dengan ayat permulaan sedikit lah. Kita kata pendidikan seringkali dikaitkan dengan penggunaan ICT. Kebanyakan kajian lepas menyokong penggunaan komputer dan teknologi. Kajian yang dijalankan oleh judi. So apa dapatan kajian dia? Okey, kemudian dapat kajian
orang ni pula. Okey, kemudian sambung lagi, kajian siapa lagi? Kajian Kian and Clark, dapatannya apa? Kajian Murakami, apa dapatan dia? Okey, student dia buat dalam 6-7 finding saja kan. Tapi ini masa tahun 2020, masa tu belum ada software ni kan. Jadi anda mungkin boleh cari dalam 10 artikel untuk 10 artikel dan buat summary dapatan dia. Only the dapatan. So di bahagian inilah kita nak menceritakan dapatan kajian lepas kita kat sini. Okey, kita boleh bagi kepada dua lah. Mungkin stres pelajar secara umum dulu apa dapatan, kemudian kita pula cari pula dalam lebih kurang 10 artikel menceritakan tentang stres pelajar PSMP. Kalau tak dapat 10 mungkin 5 ataupun 6 pun dah memadai, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Okay. Tengok kepada literature lah, literature seberapa banyak yang ada ataupun yang awak jumpa kan. Sebenarnya dia perlu masa lah sedikit untuk cari, mungkin 2-3 hari untuk duduk depan komputer dan buatlah sedikit summary macam ni. Elok kalau anda buat summary dulu macam ni. Nanti tunjuk pada supervisor summary yang anda dah buat. Baru supervisor tengok, oh bagus kan. Adalah sedikit sistematik dalam kita nak buat walaupun literature review ni. Bukan sekadar awak copy paste daripada internet je. Itu saya tak nak ajar benda tu. Sebab nanti tak syok lah maknanya kita kena explore, kita kena baca dan kita kena lihat apa konten ataupun apa finding ataupun research yang telah dibuat sebelum ni dan kita baru kita dapat apa sebenarnya. Itulah namanya yang dinamakan literature review. Kita review the literature, kita analysis the literature. Kalau sekadar kita copy paste, nah benda yang kita baca, apa yang kita dapat kan. Nanti sahabat kita buat kajian tadi ke daya ingatan tu. So apa kajian-kajian sebelum ni, apa finding kajian sebelum ni kan. Kenapa orang membahaskan daya ingatan? Okey, kenapa perlu? Jadi kita baca, kita akan dapat oh macam ni rupanya. Dia ni mengembangkan daya ingatan kan, banyak juga ni. Boleh not bad lah. Lebih kurang berapa ni? 41,100 kajian yang berkaitan dengan daya ingatan. Saya pun tak buat bacaan lagi lah. Ini dah model ingatan pun ada kat sini teori decay dan sebagainya adalah. Nanti Muaz boleh baca lah kat sini lah. Kat sini banyak ni cerita daya ingatan pelajar, daya hafalan kalau dalam konteks negeri Islam ni banyak. Saya sekadar memberi contoh sajalah tadi, stres contoh yang mudah untuk kita praktis pada hari ni kan. Untuk saya nak tunjuk. Kemudian lepas kita cerita tentang finding ke semua ni, barulah kita buat rumusan bab. That's very simple. Rumusan bab. Okey, rumusan bab pula kat sini macam ni. Rumusan. Okey. Kesimpulan keseluruhan dan buat rumusan bab. Dalam bab ini dibentangkan tinjauan literatur, abad ke-21 konsep kefahaman wujud yang apa yang awak dah buat. Kemudian di akhir bab seterusnya akan membincangkan metodologi dan pengendalian projek kajian. Ini antara contoh bab penutup bahagian. Ini contoh standardized yang biasa kita gunakan untuk penulisan penutup bab. Ini ramai yang terlupa dan terlepas pandang kat sini sebenarnya. Terlepas pandang bagaimana nak penutup bab, dia just buat summary kan, dan bab penutup bab tak ada. Dia mesti bersambung dengan bab yang berikutnya. Konteks dia mesti bersambung. Baik. Okey, selesailah kita dalam bab yang ketiga. Bab ketiga. Okey, bab kedua. Bab ketiga tak sempat. Mungkin kita sambung hari Jumaat ni. Tak silap saya Jumaat ni. Kita akan sambung bab tu. Saya rasa tak sempat nak terangkan sebab banyak juga perkara-perkara yang nak kita bincangkan dalam tu. Saya nak ajar macam mana nak buat fees validity, macam nak buat contents validity, macam mana nak buat the proses untuk pemilihan sampel. Itulah saya nak ajar, kan. Ni mungkin ada sedikit perbahasan, mungkin supervisor tak tahu ke, supervisor dia timbulkan persoalan kepada awak nanti, kenapa 8 orang, kenapa 20 orang, kenapa 30 orang. So kita adalah beberapa benda yang kita nak bahaskan situ. Sebab tu saya dah cerita dalam satu slide ni, rupanya saya ingatkan sekejap je, rupanya panjang saya cerita tadi kan. Nak cerita, memanglah dalam part literature ni dia
panjang sikit huraian dia yang perlu kita buat. Okey, contoh tadi Okey, dah selesai dah kita dalam bab ni. Okey, ni antara benda yang saya contohkan. Dan ini adalah konten penting yang perlu ada dalam bab yang keempat ni. Di bab yang kedua tadi. Macam mana cara nak menguraikan dalam bab yang kedua. Baik, saya buka soalan dulu. Saya buka soalan kepada anda semua. Kalau ada yang berniat nak bertanya, jangan malu bertanya je lah. Jangan malu kan, ada 54 orang lebih kurang kat sini kan. Okey, Farah ke, saya baca tak? Ili ke, Syafiqah, Aiman, Muhammad Faizuddin apa nak tanya kat sini. Silakan. Susah ke nak buat literature review ni? Mungkin anda lebih advance daripada saya kot, nak guna ChatGPT dan sebagainya. Tapi ChatGPT janganlah gunakan. Dan ChatGPT nanti bukan awak yang buat tesis, nanti ChatGPT yang buat. Ramai yang guna ChatGPT, saya cuba tak setuju dengan benda tu. Yang saya tunjuk kat sini adalah kita sendiri sebenarnya. Cuma apps ni dia bantu kita summary sahaja. Bagaimana kita nak summarize dan literature. Ada satu lagi apps ni berguna macam dia student PhD akan gunakan benda ni. Scholarship ni. Cuma ni mungkin anda dah tahu kot. Mungkin cuma kena beli license dia lah, RM4 dalam Shopee. Boleh guna dia ni. Kalau sekadar nak try boleh lebih kurang, tapi ini lebih more powerful lah. Yang ni, yang science based ni lagi powerful lah sebab dia boleh baca satu tesis. Kelebihan dia boleh baca benda yang besar, benda banyak. So science based ni dia banyak membantu. Kalau yang ini dia baca benda-benda yang pendek, itu dalam bab artikel dalam 10-20 line boleh dia baca. Yang ni, tapi very good juga. Dia lebih kurang juga, cuma kita dia limited space dia lah. Yang kalau kita pakai yang free kat sini agak limited dia punya ni. Kalau kita kena yang berbayar lah, cuma bayar sekarang ni pun bila saya tengok dalam Shopee ada jual. So bolehlah kita beli, harga dia pun RM4 je, RM4, RM3.50 macam tu yang untuk dapatkan license dia. So beli yang ada license tu boleh bantu anda membaca. Membaca dengan cepat lah. Dulu tak adalah kena buat satu-satu kan. Janganlah tu guna ChatGPT lah. ChatGPT tu macam apa ni, orang lain tolong buat untuk kita kan. So kat sini dia akan bagi buat summary lah, result dia, study dia, dia study berapa dapatan dia. Yang ini penting ni. Yang untuk awak buat dalam dapatan kajian lepas ni ada data-data dia kita akan dapat kat sini. Dia ada kat sini. Result dia, okay, and then dia punya scholarship summary, dia akan buat summary dah untuk kita kat sini. So kat sini pun kita boleh ambil untuk kita buat kita punya apa ni, perbincangan tadi kan, kat sini dia ada. Bagus jugalah yang ni. Tapi saya lebih suggest anda guna yang ni lah sebab dia detail summary dia. Summary untuk kita percepatkan bacaan kita tentang ni. Ini bukan bermakna yang dia tolong buat tu kita tak, dia tolong baca je, tolong baca, and that summary still kita kena baca. Kalau ChatGPT tu dia tolong buat untuk awak kan, saya tak nak cerita benda tu, nanti awak lebih tahu daripada saya tak nak ajar benda tu. Baik, dan saya tak gunakan benda tu. Biasa saya akan guna benda ni je untuk memudahkan bacaan saya, nanti saya buat sendiri summary supaya kita tak tertinggal maklumat. Itu better lah, better. Baik. Ada soalan lain? Tak ada. Bagus ni. Dah pandai dah ni. Okey, yang dalam bab 1 kita dah okey ke? Yang last 2 minggu lepas kita jumpa 2 minggu lepas. Okey ke? Dah dapat tajuk dah? Problem statement dah tulis dengan okey dah? Supervisor dah cakap macam mana? Dah ada beri komen tertentu tak? Ataupun di bab 1 itu yang saya briefing hari tu? Boleh? Ya, macam okey lah ke ni kan? Macam okey lah tu. Okay, right. Dan next meeting kita akan pergi kepada ni lah. Kita pergi pada metodologi kalian. Saya ingatkan saya boleh habiskan ke semua ni. Rupanya panjang kot cerita tadi kan. Dalam 2 jam ni. Okay, baik. Ni antara yang saya dah beri satu nota dekat sini kepada anda untuk anda baca dulu slide ini. Dan apa-apa persoalan nanti untuk next meeting anda boleh tanya. Dan untuk level anda ni tak perlulah
kita kata panjang sangat dalam bab-bab ni kan. Yang ini pun dalam bab tinjauan literatur student ni buat ini lebih okey lah, tak adalah panjang sangat. Tapi memadai lah level anda. Saya tak pastilah kalau di IPG anda ni, kampus anda berapa requirement untuk penulisan satu tesis awak ni, berapa muka surat Muaz? Kalau ikutkan sukatan awak, berapa muka surat? 100 line ke macam mana? Semua sekali 100, ada 100 line. 100 lebih ya, standard lah tu kan. Dia tak banyak sekejap ni. Kalau dekat sini student ni lebih kurang berapa lebih kurang 68 line je, tak banyak pun. Itu pun tebal lah, semua tebal. Kita tengok student ni bagus tesis dia. Kira ni tadi hubungan antara dia buat hubungan kefahaman dan kalangan guru pelatih Sun Timur ni PAI ni, pendidikan Islam. PAI. Okay, not bad. Kajian ni saya tengok okey. Baik. Okey, ada apa-apa soalan tak? Baik, kita bukalah soalan sebelum kita berakhir. Kita berakhir dan kita berjumpa pada hari Khamis lebih kurang Okey, kita buat open table. Okey, jangan stop presenting. Okey, baik. Okey, Azmi, boleh Azmi Boleh Saya pun tak tahu apa Alhamdulillah doktor. boleh follow tak apa yang saya cerita tadi satu-satu tu? Kalau buat sini boleh kan? Boleh tak? Tak susah sangat pun kan? Ke rasa susah juga? Saya rasa paling simple lah tu buat Okey, Sarahan ni mungkin Sarahan ni apa yang saya nampak kat depan saya lah ni saya panggil lah Alhamdulillah cik, setakat ni okey. Boleh follow Sekejap saya tengok. Ada lebih kurang ramai ni yang nampak katanya. Okey, baru nampak ramai-ramai ni Okey. Okey, nampak apa ni thumb up belaka tu boleh lah tu kot. Dan insyaAllah kita akan jumpa pada hari pada yang berikutnya, next dua hari lagi. Saya akan pergi kepada part yang ketiga, and then kita akan pergi kepada, tak silap saya ada satu lagi sesi perjumpaan kita kan. Tak silap saya lah Dr. Zaini kita buat semoga kan, mungkin kat situ mungkin perbincangan kita perbincangan kita. Kalau nak tunjuk kat saya ke apa nanti atau kita nak buat sesi soal jawab dan sebagainya lebih detail, tak ada masalah insyaAllah. Cuma harapan saya bab 1 hari tu anda dah boleh buat, kemudian bab 2 ni buatlah dah terus boleh jalan saja. Baca, buat summary, letak dalam table yang saya contohkan tadi, and then buatlah uraian tentang apa ni konteks kajian anda tu dalam bab 2. Sorry, simple. Sekejap sangat buat tu, tak ada masalah. Yang ini tak sempat saya nak ajar tak sempat nak ajar ini. Kita jumpa pada next week perjumpaan yang akan datang untuk bahagian metodologi. Seterusnya saya akan ajar juga sedikit tentang macam mana nak buat tadbir survey, and then nak key in dalam SPSS dan sebagainya. Kalau jika kita bersempatan, kalau tak sempat pada yang kedua, yang ketiga nanti kita bawa perjumpaan yang satu lagi, yang terakhir nanti insyaAllah. Okey, saya serahkan baliklah kepada pengerusi majlis kita. Nama apa tadi? Muaz Yes. Kepada Muaz lah. Okey, terima kasih. Okey. Alhamdulillah baik. Terima kasih diucapkan. Alhamdulillah sudah selesai bengkel kajian kualitatif untuk petang ini. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Ramlan di atas perkongsian bengkel pada petang ini mengenai kajian literature bab 2. Jadi kepada rakan-rakan semua boleh slow-slow kita baca literature, kita buat summary dan kita boleh slow-slow lah untuk siapkan kita punya bab 2 ni insyaAllah. Jadi kalau ada apa-apa soalan setakat ni.
Jadi kalau tiada soalan, kita insyaAllah kita akan jumpa untuk next untuk kita punya perjumpaan yang seterusnya. Kita tangguh dulu majlis bengkel kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi pada hari Jumaat insya-Allah. Ya Allah, majlis bersurai. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih Cik Ramlan. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama-sama.